La 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 la. Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak cerita sebuah cerita seram tentang sebuah patung. Sebelum ni aku dah pernah cerita tentang sebuah patung Annabelle kan. Patung yang aku nak cerita dekat korang ni pun dia punya level puaka sama dengan patung Annabelle. Kisah pasal patung Robert ni juga telah diadaptasi ke dalam sebuah movie yang bertajuk The Revenge of Robert. Sejarah pasal patung yang berbaju kelasi ni sebenarnya banyak version. Adalah dalam 2 version macam tu. Tapi ada satu versi yang nyata yang dikaitkan dengan seorang budak lelaki. So without wasting any time, let's get started. Robert the Doll adalah sebuah patung yang berpakaian baju kelasi. Mata dia pula diperbuat dari butang ataupun manik yang berwarna hitam. Patung Robert ni sebenarnya dah berusia lebih daripada 100 tahun. Saiz patung Robert ni juga agak besar, iaitu sebesar saiz kanak-kanak. Disebabkan usia patung ni pun dah lama, jadi ada kesan koyakan pada bahagian muka patung tu. So lagilah menampakkan yang patung tu lagilah creepy. Patung ni juga ada seekor anjing yang diletakkan dekat tepi dia. Ramai yang percaya yang patung tadi sebenarnya sangatlah berpuaka dan boleh membawa nasib malang kepada seseorang. Sesiapa yang berdekatan dengan patung Robert mesti akan diganggu. Patung Robert asalnya telah dibuat oleh sebuah company yang menghasilkan teddy bear. Company tadi tu juga adalah company pertama yang buat teddy bear dan berikan kepada Presiden Amerika yang pertama dulu. Asalnya patung Robert tadi dicipta bukanlah untuk dibuat sebagai barang mainan, tapi dicipta untuk dijadikan sebagai bahan perhiasan dalam company itu. Tapi yang pelik tu, macam mana patung tadi boleh menjadi hak milik kepada seorang budak lelaki. Untuk kisah patung ni sebenarnya ada 2 versi. Versi yang pertama dikatakan patung tadi telah diberikan oleh seorang datuk kepada cucu dia. Versi yang kedua pula, seorang pembantu rumah yang berikan patung tu kepada anak majikan dia. So aku akan cerita kat korang dulu versi yang pertama. Versi yang pertama ni dikatakan atuk kepada Robert Eugene Otto bagi hadiah patung tadi kepada dia. Family Robert Otto pada masa tu merupakan sebuah keluarga bangsawan. Pada tahun 1904, atuk dia baru balik jalan-jalan dari Jerman. Jadi dia akan singgah ke rumah anak dia untuk melawat cucu dia yang bernama Otto. So patung tadi telah dihadiahkan kepada Otto sebagai hadiah ulang tahun kelahiran dia. Otto memang sangat sayang dengan patung Robert tu. Dia punya sayang dekat patung tu, patung tadi tu pun dia pakaikan baju dia. Jadi baju yang patung Robert tadi tu pakai adalah baju si Otto, bukan baju asal dia. Otto jaga patung Robert ni sampailah dia dewasa. Disebabkan dia memang terlalu sayang dengan patung Robert, jadi dia anggap patung Robert tu macam kawan dia, macam manusia yang hidup. So dia selalu akan habiskan masa dia dengan patung Robert tu untuk bermain-main dan juga berbual-bual dengan patung tu macam patung tu manusia. Dia akan bawa patung Robert tu ke mana-mana je dan memang tak boleh nak berenggang. Tapi cerita versi yang pertama ni agak kurang famous sikit berbanding dengan versi yang kedua. Jom aku cerita dekat korang pula tentang versi yang kedua. Versi yang kedua ni pula asalnya patung tadi telah diberikan oleh orang gaji dia yang berasal dari Bahamas. Jadi orang gaji dia bagi patung tu kepada Otto. Dia juga telah menamakan patung tu sempena nama dia. Maka jadilah patung Robert. Otto memang sangat sayang dengan patung dia. Dan macam yang aku cakap tadi itulah, dia akan bawa ke mana-mana je. Tapi dikatakan sebenarnya patung ni telah disumpah oleh orang gaji dia. Kononnya patung tu telah dijampi dengan ilmu voodoo sebelum diberikan kepada Otto. Kalau korang tak tahu ilmu voodoo tu apa, ilmu voodoo ni adalah sihir ataupun ilmu hitam. Sebab apa dia jampi patung tu? Kononnya family Otto ni tak melayan orang gaji dia tu dengan baik. Jadi dia nak balas dendam, so dia jampi patung tu and then dia bagi kepada Otto. And then family tadi akan porak-poranda sebab diganggu oleh sesuatu. Selepas Otto memiliki patung Robert, rumah diorang mula diganggu dengan benda-benda yang pelik dan tak masuk akal. Gangguan yang pertama terjadi dekat Otto. Masa Otto terbangun pada waktu tengah malam, dia nampak patung Robert tu ada dekat hujung katil. Yang seram tu, patung Robert memandang tepat ke arah Otto. Mak Robert juga pernah terbangun tengah malam. Sebabnya dia terdengar orang jerit minta tolong diselangi dengan perabot yang terbalik. Bukan tu je, perabot-perabot yang ada dalam rumah diorang ni selalu beralih tempat. Macam ada someone yang pindahkan. Sedangkan tak ada sesiapa pun yang ubah atau alihkan perabot-perabot tadi. Masa tu Otto memang dah salahkan patung Robert dia. Dia kata patung Robert dia lah yang buat semua ni. Parents dia pula memang taklah nak percaya. Takkanlah patung tu yang nak gerakkan perabot-perabot dalam rumah diorang. Macam tak masuk akal sangat kot. Tapi lama-lama diorang perasan yang patung Robert tu macam ada benda yang tak kena. Suatu hari diorang telah upah seorang tukang
tukang paip untuk repair paip dekat rumah diorang. Masa tukang paip ni tengah repair ataupun tengah buat kerja dia, tiba-tiba dia dengar macam ada suara budak gelak. Tapi yang dia pelik tu, family Otto memang tak ada dekat rumah. So dia pun jadi curious. Jadi dia nekat untuk pergi check dari mana datang suara budak gelak tu. Dia pun masuklah dari bilik ke bilik, sampailah dekat bilik yang ada patung robot. Masa ni dia nampak yang patung robot tu tiba-tiba bergerak dengan sendiri. Kejadian seram ni bukan setakat dengar suara orang menjerit, dengar suara-suara entah mana datangnya ataupun barang-barang dalam rumah berubah. Tapi parents Otto pernah dengar Otto bersembang dengan patung dia. Yang part paling creepy tu, ada suara lain yang respon semasa Otto bercakap. Bukan tu je, diorang juga pernah nampak yang patung robot ni macam tengah bercakap dan menunjukkan ekspresi muka dia. Robert the Doll berada di bawah jagaan Otto sampailah dia dewasa. So bila Otto ni dah besar, dia pun pindahlah ke sebuah rumah yang lagi besar di Key West. Tapi Otto tak bawalah patung robot tu bersama-sama dengan dia. Yalah dah besar gedabak kan, takkanlah kau nak main dengan patung lagi kan. Dia pun tinggalkanlah patung robot tu dekat sebuah bilik dekat tingkat atas. Patung robot telah diletakkan dekat atas kerusi dan kerusi tu pula menghadap tingkap yang menghadap ke jalan. Korang faham kan? So orang yang lalu depan rumah dia tu bolehlah nampak patung robot yang ada dekat tingkap yang tengah duduk. Orang yang jalan kaki depan rumah dia selalu nampak yang patung tu macam tengah tengok diorang berjalan. Jadi masa diorang tengah berjalan tu, diorang nampak macam kepala patung tu ikut macam tu lah. Kemudian pada tahun 1930, Otto pun berkahwinlah dengan seorang perempuan yang bernama Anne di Paris. Selepas mak dan ayah Otto meninggal, dia pun baliklah ke rumah dia yang lama tu dengan isteri dia Anne. Patung robot tadi dia letakkan dekat bilik tingkat atas. Tapi isteri robot ni tak nak. Kalau boleh dia nak patung robot tu disimpan dekat dalam loteng. Isteri dia Anne ni memang takut sikit lah dengan patung robot tu. So dia pun bagilah suggestion dekat husband dia. Dia kata, why not kita simpan je patung robot ni dekat loteng. Selepas patung tu diletakkan dekat atas loteng, macam-macam kejadian aneh mula terjadi. Sebenarnya patung robot tu memang tak suka diletakkan dalam loteng. Jadi mungkin dia nak tunjukkan kata yang dia protes. So bila ada tetamu yang datang ke rumah diorang, tetamu ni boleh dengar macam ada orang berjalan dekat atas rumah. Bila diorang tanya, tu siapa yang berjalan? So dengan selambanya Otto akan cakap, oh itu robot yang berjalan. Anak-anak jiran robot pun beritahu yang diorang selalu nampak patung robot ni duduk dekat atas kerusi menghadap ke arah tingkap setiap kali diorang balik daripada sekolah. Bukan tu je, perabot-perabot ataupun barang-barang dalam rumah Otto pun akan diubah oleh sesuatu. Bila Otto dah dengar macam-macam cerita pasal patung dia pun decide lah untuk siasat. Aku rasa aku dah letak dia dekat loteng, tapi macam mana orang boleh nampak dia dekat bilik tidur? Dia pun terfikirlah macam mana patung robot tu boleh berpindah tempat pula sedangkan dia dah kunci patung robot tu dalam loteng. And then dia pun naiklah ke loteng dan dia check. Rupa-rupanya patung robot tu memang tak ada dekat situ. Rupa-rupanya patung robot tu memang ada dekat bilik tidur tingkat atas dan duduk dekat atas kerusi menghadap ke tingkap, menghadap ke jalan. Jadi tingkap bilik atas tu menghadap ke jalan. So that's why lah budak-budak tadi tu boleh nampak patung tu duduk dekat tingkap. Dia pun ambil lah patung tu, dia letak balik dekat loteng sebab dia tak nak lah, sebab patung tu je dah kecoh sekampung kan. Tapi yang peliknya, setiap kali dia ubah patung tu masuk ke loteng, patung tu mesti akan dijumpai balik dekat atas kerusi sambil menghadap ke tingkap. Pada tahun 1974, Otto meninggal. Lepas tu 2 tahun kemudian isteri dia pun meninggal. So rumah Otto tu pun dimilikilah oleh owner yang baru yang bernama Myrtle. Secara tak langsung, patung robot tadi tu pun menjadilah hak milik diorang. Jadi ada salah seorang anak perempuan keluarga Myrtle ni telah terjumpa patung tu dekat atas loteng. Dia pun apa lagi happy lah dah dapat patung tu. Tapi tak lama lepas tu dia mula benci dengan patung tu. Dia tak suka dengan patung robot. Dia selalu cakap yang patung robot ni nak sakitkan dia. Sebabnya setiap kali anak perempuan dia nak tidur, dia mesti akan kena kacau. Dia beritahu dekat parents dia yang patung robot ni selalu pindah tempat setiap malam dengan sendirinya. Walaupun patung robot tu berpuaka, berhantu, creepy lah apa semua, family tadi jaga patung tu selama 20 tahun. And then barulah diorang decide untuk serahkan kepada pihak muzium untuk jaga pula. Kalau aku kan tak payah 20 tahun, 20 minit je aku dah buang dah patung tu. So sekarang ni patung robot telah diletakkan dalam sebuah balang kaca di sebuah muzium Key West di Florida. Selepas patung tu ditempatkan dekat muzium, makin ramai pula yang datang nak tengok patung tu. Bukan tu je, patung ni siap masuk TV lagi, punyalah famous. Jadi ada satu cerita yang mana ada seorang visitor ni nak ambil gambar patung robot, tapi tiba-tiba kamera dia problem. Padahal tadi elok je, tak ada masalah. Selain tu mana-mana visitor yang datang tengok patung tu lepas tu kutuk dia ke apa, komplain pasal dia ke, bila diorang balik je, diorang mesti akan diganggu oleh sesuatu ataupun diorang ni mengalami bad luck. So disebabkan diorang ni mengalami bad luck ataupun tak bernasib baik, ramailah yang hantar surat minta maaf kepada pihak muzium. Surat yang pihak muzium dapat tu bukan sikit, beribu-ribu pula tu. And then pihak muzium decide untuk jadikan surat-surat tadi tu sebagai katalog supaya boleh dibaca oleh pengunjung yang datang ke situ. Alright guys, itu adalah salah satu cerita tentang sebuah patung lelaki yang berpakaian klasik. Jadi kalau korang nak rasa vibe seram lagi tu, korang kena tengoklah movie pasal patung robot ni, okay? And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang rasa lah takut sikit dengan cerita seram yang aku kongsikan dekat korang tadi. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification, at least korang tak terlepas dengan video-video yang aku akan upload pada masa yang akan datang. Dan follow juga aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.